Orang kaya sebenarnya tidak dikenakan cukai melainkan sedikit, akan tetapi golongan kelas menengah dan rendahlah yang dikenakan cukai dengan harga yang tinggi. Kenapa macam tu? Aku cerita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Aku Saudara Daim aka Soul dan aku ulas buku untuk korang. Okey, jadi seperti yang korang nampak dalam tajuk dekat bawah ni, aku nak resensi buku dan juga cerita 3 benda yang aku belajar daripada buku Rich Dad Poor Dad karangan Robert T. Kiyosaki. Pelajaran pertama, hakikat pasal cukai. Okey, sebenarnya cukai ni kan, kenapa yang tadi macam aku ada cakap, orang kaya bayar cukai rendah tapi orang miskin dan kelas menengah bayar cukai tinggi. Okey, ini kerana orang kaya buat duit pada kawasan tempat-tempat yang tidak dikenakan cukai ataupun yang cukainya rendah, manakala orang miskin dan orang kelas menengah membuat duit, dapatkan pendapatan daripada tempat-tempat yang memang dikenakan charge yang tinggi oleh kerajaan. Contohlah dalam pelaburan atau pasaran saham. Untuk pelaburan dan pasaran saham ni, kerajaan tak boleh kenakan cukai yang tinggi. Yelah, bikin logik kan. Kalau kerajaan cukai tinggi-tinggi, larilah para pelabur kan. Para pelabur tak nak melabur kat negara tersebut. Dia akan lari pergi melabur kat jiran sebelah pula. Jadi kerajaan tak boleh sentuh sangat ataupun mungkin sedikit sahaja cukai yang dikenakan pada pelaburan. Dekat sinilah orang-orang kaya buat duit. Sebab tu diorang boleh buat berbilion-bilion atau berjuta-juta dekat situ. Dalam keadaan diorang kena membayar cukai yang rendah. Manakala golongan-golongan miskin dan kelas menengah pula, mereka buat duit melalui pekerjaan, kerja makan gaji. Okey, menurut Robert T. Kiyosaki, kerja makan gaji inilah yang kerajaan akan kenakan kadar cukai yang tertinggi, cukai yang banyak. Sebab dia dikira pendapatan pengajian. Pendapatan pengajian iaitu pendapatan yang kita dapat melalui pekerjaan. Dipanggil earn money. Jadi, disebabkan itulah orang-orang kaya kena membayar cukai yang rendah walaupun mereka mengkaut untung yang beribu-riban atau berjuta-juta, jauh lebih banyak nilainya berbanding orang kelas menengah dan orang kelas rendah. Akan tetapi geng, kita kena ingat satu benda, saham atau pasaran saham ni tak semudah tu. Lagi mudah kita kerja makan gaji, betul. Sebab kerja makan gaji, kita tak ada risiko yang tinggi untuk dipotong gaji. Mungkin adalah juga untuk berlaku beberapa event dalam kehidupan yang boleh memotong gaji kita. Akan tetapi tak seresiko macam pasaran saham. Contoh pasaran saham, kita dah dapat duit banyak macam ni, beribu-riban tinggi macam ni. Tiba-tiba market crash atau masalah berlaku. Duit yang beribu-riban tu boleh jatuh kosong terus. Ini resiko dia. Bezanya, orang-orang kaya pandai mengurus resiko dan mereka berani mengambil cabaran, mereka berani untuk tampil ke hadapan, buat duit melalui jalan-jalan yang beresiko. Manakala orang-orang kelas menengah dan rendah ni pula kebanyakannya tak buat dan tak nak ambil resiko. Mereka nak bermain selamat atau kita panggil play safe. Pelajaran kedua yang aku dapat daripada buku ni adalah wang yang banyak bukan penyelesaian kepada masalah kewangan. Okey, yang ni sedikit mengelirukan dan sedikit kontroversi. Selama ni kita fikir kalau kita ada masalah kewangan, kita ada macam banyak hutang atau banyak masalah nak kena bayar apa benda tu, kita fikir dengan ada yang wang yang banyak, dia boleh langsaikan segala hutang piutang kita, langsaikan segala masalah kita dan kita pun terus bebas, boleh happy ending macam tu. Rupa-rupanya tidak kawan-kawan, tidak. Kenapa macam tu? Sebab musabab wang yang banyak boleh mendatangkan masalah adalah bergantung kepada penerimanya. Kalau orang yang terima tu tak pandai urus wang, tak pandai urus duit, akhirnya orang tu berbelanja seolah-olah tak ingat dunia. Ada beberapa kisah yang disebutkan dalam buku ni, dia cerita orang ni dapat duit yang banyak, menang loteri macam tu, dan masa sebulan kemudian hidupnya di bawah jambatan. Hairan, mana pergi duit-duit tu? Rupa-rupanya dia dah belanjakan, tak ingat dunia, beli itu, beli ini, beli mansion, beli itu, beli ini. Jadi, wang yang banyak tak dapat menyelesaikan masalah hakikatnya. Pelajaran ketiga. Okey, pelajaran ketiga ni yang aku rasa paling-paling berbaloi lah kalau nak dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain-lainnya. Okey, dia menekankan kebijaksanaan kewangan kita. Okey, menurut Robert T. Kiyosaki, minda kita adalah aset terbaik yang patutnya paling pertama dan utama kita kembangkan. Okey, sebenarnya kita tahu kan aset ni apa? Okey, kalau siapa yang tak tahu, aset ni adalah sesuatu yang memasukkan duit ke dalam poket kita. Yang mengkayakan kita itulah aset.
Yang lawan daily ability adalah benda yang mengeluarkan duit daripada poket kita. Okey, jadi menurut Robert T. Kiyosaki, minda kita lah yang merupakan aset terbaik kita yang sepatutnya kita kembangkan. Yang menyebabkan seseorang itu kaya adalah kerana kebijaksanaan kewangannya, bukan duitnya. Selama ni kita fikir ada duit yang banyak maka dialah kaya. Okey, sebenarnya tak macam tu. Yang menyebabkan kita kaya adalah kebijaksanaan kewangan kita, iaitu berbalik kepada tadi, aset yang terpenting yang sepatutnya kita kembangkan iaitu minda kita. Menurutnya lagi, kebijaksanaan kewangan kita bertambah sekiranya kita menyelesaikan masalah. Dalam konteks ni, masalah kewangan. Kalau kita berjaya menyelesaikan masalah kewangan yang muncul dalam hidup kita, maka kebijaksanaan kewangan kita akan bertambah. Kita jadi lebih pandai dari sudut kewangan dan kita akan lebih dekat dengan kekayaan. Jadi aku rasa itu je lah 3 benda yang aku nak kongsikan. Kesimpulannya adalah kalau korang nak kuasai kewangan korang ataupun mungkin tahap kewangan korang dah kronik dan perlukan penawar, maka buku ni adalah buku yang terbaik untuk memberikan korang guideline ataupun panduan macam mana kita nak menguruskan kewangan peribadi kita. Okey, sebenarnya ada je buku-buku kewangan yang lain yang cerita pasal kewangan dan tak kurang hebatnya juga. Akan tetapi kalau seseorang tu nak bermula dari kosong, maka aku cadangkan buku ni. Kerana bagi aku buku ni menerangkan dengan sangat baik dan juga langkah-langkah yang diceritakan juga sangat praktikal. Baiklah, itu sahaja video untuk kali ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Jangan lupa tekan like dan subscribe supaya aku boleh hasilkan lebih banyak konten yang macam ni, mengulas buku untuk korang. Itu sahaja, kita jumpa lagi di video akan datang.